Kalau ikut kitab tarikh ni, kita masuk dalam bab pengecualian dalam syarat sah pengecualian dalam talak. Pengecualian dalam talak. Talak ni dia ada pengecualian dia, ya. Talak sekiranya dia disertakan dengan pengecualian, dia jadi sah, dia sah. Sebagaimana talak yang dikaitkan dengan sifat atau syarat dia. Ya, maksud pengecualian ni ialah ya, suami ni dia menghimpunkan lebih daripada satu talak dalam satu lafaz dan membuangkannya dengan perkataan kecuali. Ya. Contohnya, kamu diceraikan dengan talak 3 kecuali 1. Jatuh 1 ke jatuh 3 tu? 1. Kan? Dia letak pengecualian kat situ. Ya. Sebab apa? Hal ni biasanya dia ada gaya bahasa dalam bahasa Arab menggunakan perkataan kecuali ni, ya. Ada digunakan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya. Yang menggambarkan makna-makna tertentu serta menentukan bilangan ataupun banyak benda tu. Jadi berdasarkan firman Allah SWT, ya, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman, maka tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 1000 tahun kecuali 50. Jadi berapa tu? 1000 tahun kecuali 50. Jadi 950 lah. Jadi diguna pakai perkataan macam tu kan. Dia kata tadi, aku ceraikan dengan talak 3 kecuali 1, maka yang tinggal 1. Dia tak pakai dah 3 tu, ya. Namun dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat sah pengecualian dalam talak ni. Pertama dia, suami tadi dia hendaklah berniat menghubungkan pengecualian talak dengan lafaz talak yang asal sebelum selesai melafazkannya. Jika selesai baru terlintas fikirannya untuk buat pengecualian, ia tidak sah dan talak jatuh sebagaimana lafaz asal. Contohnya, suami itu dia cakap, aku ceraikan kau dengan talak 2. Lepas tu dia diam. Tak, kecuali 1. Tak boleh pakai. Sebab dia dah terpisah. Tak, mesti satu ayat. Kan? Aku ceraikan dengan talak 2 kecuali 1. Aku ceraikan talak 2. Lepas tu dia diam. Dia sembang dengan bisi. Setuju tak? Kecuali 1. Tak boleh pakai dah. Makna dia jatuh 2. Di situ pakai jatuh 2. Yang kecuali tu tak boleh pakai dah. Sebab dia mesti sebelum selesai lafaz tu dia dah habis kan. Dia bukan dah berhenti lepas tu baru dia nak sebut pengecualian tu. Tak boleh. Tak boleh pakai yang tu. Lafaz pengecualian talak hendaklah bersambung dengan lafaz talak yang asal menurut pandangan umum. Kan? Jadi yang tadi, yang awal tadi tu, kalau dia kata aku ceraikan kau talak 2, itu dia diam kecuali 1, pada pandangan umum itu dah berhenti, kan? Itu dah ada berhenti dah. Jadi syarat yang kedua dia hendaklah bersambung. Aku ceraikan dengan kau talak 3 kecuali 1, terus mesti bersambung. Dia tak boleh berhenti, tak boleh putus, ya. Yang ketiganya, jika terdapat senggang di antara kedua-duanya, dianggap tidak bersambung menurut pandangan umum seperti seminit, maka pengecualian tersebut jatuh sebagaimana lafaz asal pengecualian. Sama lah tadi kan, dah cakap lepas minit tu baru dia sambung, kecuali 1 kan. Aku ceraikan talak 3, lepas tu dia diam, dia menung seminit, lepas tu kecuali 1, tak boleh pakai dah. Kecuali yang tu tak boleh pakai dah. Jadi dikira 3, dikira 3 lah tadi. Yang keempat dia, jumlah talak yang dikecualikan tidak menghabiskan jumlah lafaz talak yang asal. Contoh, suami kata, engkau kuceraikan dengan talak 3 kecuali 3.
Pengecualian ini adalah sia-sia dan talak jatuh sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian. Kalau dah dikata aku ceraikan kau talak 3 kecuali 3, habis tu nak tinggal berapa? Kalau dah kecuali 3 dah kecuali 3 tinggal berapa? Yang ni tak pakai. Yang diambil kira adalah yang pertama tadi tu. Yang kecuali itu dah tak pakai dah. Maka jatuh 3. Kalau kecuali 3 jadi kosong lah. Tak edit baik tak usah sebut talak kan. Jadi kalau dia kata aku ceraikan kau dengan talak 3 kecuali 3, maka jatuh 3. Sebab pengecualian tu sama banyak dengan apa yang disebut pada asal tadi, sia-sia ya. Pengecualian seperti ini adalah sia-sia dan talaknya jatuh sebagaimana lafaz talak yang asal sebelum pengecualian. Yang pertama tu dia ambil kira ya. Jadi sebagaimana yang diketahui bahawa lafaz pengecualian dalam ayat positif membawa maksud negatif, maka lafaz pengecualian ayat negatif pula membawa maksud positif. Jadi lafaz talak 3 tu kira negatif lah, banyak sangat kan. Jadi pengecualian yang diberi itu supaya jadi positif. Talak 3 kecuali 1, maka yang positif adalah 1 kan. Tu dia kira, tu maksud dia tadi tu. Jadi hal ni kerana pengecualian tadi tu dia memberi makna berlawanan. Pengecualian tu tujuan dia adalah nak menyatakan maksud berlawanan daripada niat asal. Niat asal 3, kemudian letakkan kecuali 1, maka 1 lah yang ditetapkan ya. Tapi jika suami berkata, aku tidak menceraikan engkau kecuali talak 2, maka jatuhlah 2. Ya kan, kalau dia kata aku tidak menceraikan engkau kecuali talak 2, dia sebab dia kata dia tulis aku tidak ceraikan engkau kecuali talak 2. Maksud dia talak 3 dah tak ada situ, talak 1 dah tak ada situ. Tulis talak 2, maka jatuh 2. Kan? Aku tidak talak engkau kecuali dengan 2. Maka dah 1 dah tak masuk, 3 dah tak masuk. Maka jatuhlah talak 2 ketika itu. Ya. Berdasarkan hujah dia hadis Nabi, man a'taqa aw tallaqa wastisna falahu thaniyah. Sesiapa yang memerdekakan hamba atau menceraikan dengan lafaz pengecualian, maka dia mendapat pengecualian. Macam tadilah kalau dia talak 3 kecuali 1, dia dapat yang 1 tu. Tapi kalau dia kata tidak, aku ceraikan engkau kecuali 2, maksud dia dah tentukan dengan 2 kan. Lafaz yang pertama tadi, aku ceraikan engkau talak 3 kecuali 2, kecuali 1, maka 3 tu dikecualikan, maka pakai yang 1. Tetapi kalau lafaz dia ya macam ni, aku tak ceraikan engkau melainkan dengan talak 2. Mana dia bila dia cakap macam tu, melainkan dengan talak 2, di situ dia menafikan talak 1, dia menafikan talak 3, jatuh 2. Dia terus masuk dia tu, dia terus tuju kedua, walaupun dia letak perkataan kecuali kat situ ya. Okey, yang tu ya boleh faham ya pengecualian tadi tu ya. Yang mana kita boleh pakai, yang mana tak boleh digunakan, apa syarat dia, tak boleh ada masa senggang, mesti kena ada sambungan dia. Okey. Menyerahkan talak pada isteri. Serahkan pada isteri ya. Suami dia boleh menyerahkan kuasa menjatuhkan talak kepada isterinya. Penyerahan ini hanya sebagai pemilikan talak kepadanya. Kan? Isteri minta cerai. Okey, awak nak cerai, awak nak talak berapa? Awak pilihlah. Nak talak berapa? Isteri kata 2. Okey. Bila suami kata okey tu jatuh 2. Sebab walaupun isteri yang tentukan, dia serah pada isteri kan, dia dah serah pada isteri. Tapi ada syarat dia. Syarat dia untuk serahkan pada isteri tu, dia ada syarat dia. Pertama dia, talak itu hendaklah secara langsung.
ia tidak sah dilakukan seperti taklid. Seperti suami kata, kalau esok kau ceraikan diri kau, tak boleh. Dia tak boleh bertangguh. Dia nak kejap tu juga. Kalau suami kata, awak nak ceraikan dia awak, okey, ceraikan. Itu isteri pun cakap, okey, saya terima kan. Habis, selesai. Dia mesti waktu itu, dia tak boleh esok, kalau esok masuk esok pagi-pagi awak ceraikan diri awak. Dia cakap petang ni, tak boleh pakai. Ayat tu tak boleh ni. Tidak tepat pada syarat dia. Yang kedua dia, suami yang menyerahkan talak tu hendaklah seorang yang mukallaf. Justru tak sah menyerahkan kepada suami yang masih kecil atau gila, kan? Orang gila tak tahu apa talak tersebut je nanti, kan? Sebab dia dah gila, kan? Atau budak-budak suami yang kecil, dia tak tahu apa maksud talak ni, kan? Si minta talak 3, si kata ambil lah, dia kata, kan? Niat talak tu macam bagi duit 3 ringgit, kan? Jadi dia tak matang. Ya, mestilah seorang mukallaf. Suami tadi tu syarat dia mestilah mukallaf. Okey. Yang keempat, isteri hendaklah mentalakkan dirinya serta-merta. Sebaik saja suami menyerahkan. Bila dia bagi tu, tuai. Okey, awak okey, esok awak nak ceraikan dia awak, okey. Awak ceraikanlah diri awak dengan talak berapa awak minta. Baik, isteri terima tu, saya ceraikan dengan talak 1. Okey, selesai. Dia tak boleh tangguh, ya. Jadi isteri, jika isteri menangguhkannya sekadar tempoh untuk memutuskan ijab kabul, maka perceraian itu tidak sah. Jadi kita tahu ijab kabul dalam pernikahan tak boleh putus, kan? Dia mesti bersambung. Dengan RM300 tunai, aku terima nikah, terus jawab, kan? So kita dah nampak dia macam ijab kabul jugalah. Suami sebut kau nak awak nak ceraikan diri awak, silakan. Suami, saya ceraikan dengan talak 1, dia kena jawab terus. Dia tak boleh. Pada adatnya, tuan-tuan mungkin dah biasa jadi saksi nikah ke, kan? Biasanya kalau pengantin dengan was kahwinnya RM300 tunai, dia diam. Aku terima nikah, itu putus tak? Bagi kita lama, kan? Bagi kita lama dah, kan? Walaupun 5 saat dia nak jawab tu, lama tu sebenarnya. Dia biarlah sambut menyambut. Sambut menyambut terus. Ya. Jadi dia mesti talakkan diri dia serta-merta. Serta-merta, sebaik saja suami bagi. Awak nak awak talak awak diri awak, okey, saya serahkan pada awak untuk tentukan berapa talak awak nak. Okey, saya ceraikan diri saya dengan talak 1. Okey, selesai. Kan? Jawab terus, tak boleh tangguh-tangguh, ya. Tak boleh tangguh-tangguh. Kalau tangguh-tangguh, sekadar tempoh yang memutuskan ijab kabul, kita boleh nampak kalau biasa, kan, hadir dalam majlis perkahwinan, maka perceraian ini tidak sah, ya. Okay. Ada dalil, ada dalil harus menyerahkan talak kepada isteri, berdasarkan firman Allah SWT dan Nabi SAW telah memberi pilihan pada isteri-isterinya sama ada hidup kekal bersama Nabi atau tak. Ini berlaku kepada masa bila? Masa hijrah, kata saya, kan? Yang ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara baik. Ya. Kalau kamu nak pilih jalan, nak maksudnya tak nak ikut, dah tak nak ikut suami, dah tak nak ikut Nabi, nak buat pilihan dia sendiri, pilih.
aku boleh bagi muta'ah biasa dapat masa bila? Selepas bercerai. Waktu kahwin dapat mahar, waktu bercerai dapat muta'ah. Ya, bukan nikah muta'ah ya. Nikah muta'ah lain. Dan aku ceraikan kamu dengan cara baik. Dari situ suami setujulah, serahkan talak tu untuk ceraikan. Jadi isteri tu dia diceraikanlah dengan cara apa yang diminta. Jadi sehubungan dengan tu, jika pilihan berpisah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada isteri-isteri baginda tidak memberi kesan, sudah tentu pilihan tersebut tidak mempunyai sebarang makna. Kan? Nabi kata, siapa yang nak ikut aku, ikut. Siapa tak nak ikut, kamu inginkan kehidupan dunia kamu dan perhiasan, segala perhiasan yang ada, kau pilih. Nak ikut aku atau tak? Jadi isteri yang nak ikut tu, maka diberikan muta'ah dan ceraikan. Maksud dia, isteri tu ada buat pilihan dia. Kan? Jadi kalau isteri tu dia kata dia nak pilih cerai, cerailah. Bercerailah dia. Itu dalil daripada dia. Sebahagian masalah dalam talak. Pertama, jika lafaz talak dilafazkan dalam bahasa Arab oleh seseorang lelaki yang bukan bangsa Arab, sedangkan dia tidak mengetahui maknanya, maka tidak jatuh talak kerana tidak memaksudkannya. Tetapi jika lafaz itu dituturkan dalam bahasanya sendiri, ia membawa makna perceraian, maka ianya jatuh walaupun tidak berniat sedemikian. Kan? Kalau ada, tapi lafaz talak dekat Malaysia ni dah ada bahasa Melayu. Kan? Dia dah dimelayukan. Kita bagi talak, semua orang faham. Sebut talak je orang dah faham dah. Orang dah faham, talak ni bercerai. Kan? Ni tiba-tiba ada orang dia tak tahu apa maksud talak. Dia sebut, ada kawan dia kata, awak cakap, kalau sayang kat isteri, awak cakap kat isteri, saya talak awak. Dia pun cakap kat isteri dia, saya talak awak, udah. Kan? Padahal dia tak tahu itu perkataan talak tu adalah cerai. Kan? Begitu juga kalau dengan bahasa lain. Bahasa Tamil apa je? Talak, tak tahu. Kan? Siapa tahu bahasa Tamil talak apa dia? Bahasa Korea ke? Bahasa Jepun ke kan? Kita tak tahu, ada orang suruh cakap dekat isteri. Padahal kita tak tahu langsung itu adalah maksud dia adalah membawa kepada talak. Ketika itu tak jatuh. Sebab kita tak tahu, memang kita jahil langsung tentang makna kataan. Guna bahasa Afrika ke kan. Tetapi kalau lafaz tu memang dah jadi kebiasaan dalam masyarakat. Kita tahu cerai lah. Talak pun iya juga, dah jadi bahasa Melayu, kita faham. Tak, aku tak niat cerai, tapi aku niat talak je. Jatuh. Sebab benda tu dah jadi bahasa kita. Dah jadi bahasa kita. Semua orang faham. Sebut talak, semua orang faham. Talak tu cerai lah. Tak ada terjemah lain dah. Betul tak? Dah tak ada terjemah lain dah. Semua orang pakai tu. Waktu tu jatuh. Walaupun dia bahasa Arab. Sebab orang dah faham istilah itu. Sekiranya lafaz talak dalam bahasanya sendiri itu tidak jelas bermaksud perceraian, maka niat menjadi syarat untuk menentukan jatuhnya sebagaimana lafaz dalam bahasa Arab. Contohnya, awak pergi balik, saya tak nak tengok muka awak, pergi balik lah. Pergi balik ke mak bapak awak. Apa maksud dia? Cerai ke? Cerai ke? Tak dah kan. Dah bini lama tak balik kampung, baliklah. Dia kata suami Allah kan, balik mak bapak. Itu dimasuk dalam bab talak kinayah yang kita belajar awal-awal dulu kan. Cara lafaz kinayah. Kinayah ni dia mesti perlukan kepada niat. Bergantung pada niat. Kalau suami kata saya tak berniat cerai sebenarnya, saya tak ada niat cerai, maka tak jatuh. Ataupun dia kata awak dengan saya tak ada apa-apa lah. Itu tak ada apa-apa lah. Apa maksud dia? Cerai? Belum lagi.
Belum lagi apa yang tak ada apa-apanya. Kan, apa yang tak ada apa-apanya, itu bergantung pada niat. Kalau suami kata niat tak ada apa-apa tu, memang niat saya adalah untuk jatuhkan talak, maka jatuh talak. Tak ada apa-apa, memang tak ada apa lah. Tak ada apa-apa duit ke apa ke. Ya, itu bergantung pada niat. Yang keduanya, seandai suami berkata kepada isteri dia, aku tercerai daripadamu, dengan niat mencerai, maka talaknya jatuh. Aku tercerai daripadamu dengan niat memang talak, maka cerainya jatuh. Namun jika tidak disertai dengan niatnya, tidak jatuh, kerana lafaz itu dia disandarkan bukan pada tempatnya. Tercerai macam mana? Contoh, kan, kita pergi Mekah, dalam sama, tiba-tiba isteri hilang. Saya tercerai dengan isteri saya. Itu maksud dia apa? Hilang, tak ke mana, kan? Bukan niat untuk menjatuhkan talak. Saya tercerai isteri saya. Cakap ke orang. Tapi kita faham maksud dia tercerai, maksudnya terpisah. Terpisah bukannya berpisah dengan talak. Saya berpisah dengan isteri saya. Maksud kan, contoh jumpa isteri nak naik flight ke, okay, kita berpisah sekarang, suami kata. Kan, suami cakap kat isteri, sebab tu isteri nak masuk boarding, kita berpisah ya sekarang. Bukan maksud cerai, maksud dia berpisah lah. Suami isteri tu masuk dalam kapal terbang, suami tu balik rumah. Bukan maksud cerai, kerana ia menjadi lafaz kinayah dan dia bergantung kepada niat si suami tadi tu. Niat si suami tadi tu. Ketiga dia, jika suami kata kat isteri dia, engkau tercerai, engkau tercerai, engkau tercerai, 3 kali diulang, diselangi di antara tersebut dengan diam yang dianggap memisah-misahkannya menurut pandangan umum, maka jatuh talak 3. Kan, kalau suami itu cakap engkau tercerai, maksud dia memang niat, dengan niat dia memang adalah untuk jatuhkan talak. Engkau tercerai, lepas tu dia diam. Seminit lepas tu dia cakap lagi, engkau tercerai, lepas tu dia diam. Seminit lagi dia cakap lagi, engkau tercerai. Maka ketika itu dikira 3, sebab dia dah berselang masa. Senggang, ada waktu senggang, kan, ada waktu senggang tu. Okay. Kerana telah ada pada anggapan umum, dia itu lafaz itu terpisah-pisah, dia ada 3 kali dan bertempoh, kan. Maka talaknya jatuh 3. Dalam penghakiman, jika dia mendakwa pengulangan itu untuk membuat penegasan, dakwaan itu tidak diterima kerana berlawanan dengan zahir apa yang dilafazkan. Kan, tiba-tiba bila hakim tanya, betul awak cakap tu, awak lafaz 3 kali? Ya, saya lafaz 3 kali. Engkau tercerai, betul, dia diam. Engkau tercerai, betul. Tapi niat saya bukanlah untuk ceraikan dengan talak 3. Niat saya 1 je. Tak boleh kira, sebabnya dia bertempoh. Kalau dia engkau tercerai, engkau tercerai, engkau tercerai, itu boleh kira lagi, mungkin jatuh 1. Boleh dia katakan itu untuk maklumkan bahawasanya, untuk apa, kalau bahasa Arab dia kata taukid, untuk menguatkan lagi, untuk menguatkan lagi penegasan, nak bagi penegasan. Engkau tercerai, engkau tercerai, engkau tercerai 3 kali, ya, itu dikira, boleh dikira 1. Tapi kalau engkau tercerai, dia menung, engkau tercerai, menung lagi, engkau tercerai, yang tu tak boleh dikatakan 1. Itu dijatuhkan 3, ya. Dalam penghakiman, jika dia dakwa ulangan tu untuk buat penegasan ke, ya, tak boleh dikira sebagai 1. Jatuh seperti mana 3 kali sebutan tadi, ya.
Namun jika pengulangan tersebut berturutan, macam saya kata tadi lah, engkau tercerai, engkau tercerai, engkau tercerai, dia kata, ya, bagi menunjukkan penegasan, maka jatuh satu talak sahaja. Walau bagaimanapun, kalau dia ulang itu dengan niatnya jatuh 3, maka jatuhlah 3. Kalau niat dia memang untuk tegas, maka jatuh 1. Dengan syarat bukan terpisah tetapi bersambung. Engkau tercerai, engkau tercerai, engkau tercerai. Nak bagi faham. Okey. Niat dia adalah 1, maka 1. Tetapi kalau niat dia memang nak itukan 3, maka 3 lah dia, ya. Begitu juga jika dia mengulangi tanpa meniatkan berdasarkan zahir lafaz tersebut, ya. Kalau ulang dia tu tanpa berniat berdasarkan zahir lafaz tersebut, kan. Kalau 3 kali tu bukan dia, memang tujuan dia tu bukannya untuk 3 sebenarnya. Memang dia cakap, kau cerai, kau cerai, kau cerai 3 kali. Niat dia bukannya untuk 3, tapi 1. Memang nak nyatakan itu 1 cerai dia, maka 1 je lah yang dipakai, bukan 3 lagi, ya. Yang keempatnya, jika suami kata pada isteri dia, insya-Allah engkau tercerai, kan, insya-Allah engkau tercerai, maka dalam hal ni tidak jatuh talak sekiranya suami itu mentaklikkan talak itu dengan kehendak Allah. Dia sanggup letakkan taklik dia dengan insya-Allah pula. Insya-Allah tu bila? Kan, insya-Allah tu bila? Esok ke, lusa ke, bulan depan ke, tahun depan ke, kan. Dia tak boleh nak sandarkan lafaz cerai tadi tu dengan taklik letak nama insya-Allah pula tu, kan. Hal ini adalah kerana kehendak Allah SWT, sesuatu yang kita tak tahu. Tak, kita tahu kehendak Allah pada diri kita macam mana? Kita tak tahu. Sebab itu kita kalau berjanji dengan orang ataupun berjumpa orang je, InsyaAllah tu maksud dia dengan izin Allah sampailah. Nanti jemput datang, ya, kenduri kahwin, InsyaAllah kita sebut. Tiba-tiba hari kenduri tu kita ada hal lain yang tak boleh nak dielakkan, terpaksa balik kampung, maka kita tak dapat datang. Sebab kita dah letakkan insyaAllah itu dengan izin Allah, ya, hari tu kita tak dapat izin. Kecuali kalau kita saja lari tu janganlah, kan. Padahal saja nak pergi ke Eco Majestic lalu depan rumah kenduri, itu wajib singgah tu, sebab dia dah dijemput dia. Itu wajib dah. Jika suami tidak bermaksud mentaklikkan talak dengan kehendak Allah, bahkan tujuan dia untuk mendapatkan keberkatan, atau tiada sebarang maksud, maka talak ni jatuh. Suami cakap insya-Allah awak tercerai. Tujuan dia cakap tadi tu bukan dengan izin Allah, tetapi dia kata berkat sebut insya-Allah ni, kan. Insya-Allah cerai, kan, maksud dia. Maka pada ketika itu talak itu jatuh. Bukan dia taklikkan dengan keizinan Allah, tetapi tujuan dia kata letak insya-Allah ni ambil berkat. Nak cerai itu ambil berkat katanya, kan. Maka jatuhlah talak itu, ya. Saya ingat hari Jumaat hari tu tajuk khutbah kita, kan, berkaitan dengan ceraian, perceraian ni, kan. Berlaku perceraian hari Jumaat, kan. Sebab isu ni banyak. Betul, sedang banyak berlaku. Ya, cerai tu tak ada gaduh lah. Ini bila cerai habis semua. Dia kalau dah cerai pun simpan je lah apa yang ada. Betul tak? Kan? Isteri simpanlah pengalaman bersama dengan suami. Suami simpanlah dengan pengalaman bersama isteri. Ini tak, bila cerai macam-macam. Tak, kalau mulut bising tak apa. Ini bila dia post dekat FB, dekat TikTok, satu dunia baca. Banyak pahala tu. Pahala je cukup besar. Pahala dengan lawan maksud lah. Banyak dosa dia. Kan? Kerana mengaibkan pasangan masing-masing. Tak kira lah suami ke, isteri ke. Kalau dah cerai dah masing-masing lah. Kalau nak tahu sebab buruk punca cerai, biarlah keluarga je yang tahu. Kan? Ini sampai satu dunia nak tahu apa cerita.
Ha? Tu ya, sama juga pemberita tu pun satu hal. Kan ada teguran dalam tu juga kan. Pihak media sosial jangan menguar-uarkan perkara-perkara ni, tanya soalan bukan-bukan kan. Sama sengal dia tu. Kan? Janganlah cari nak lakukan berita, kita tanya jawapan yang sensasi macam tu. Dia bagi soalan yang menjerat. Kawan tu nak tak nak tak sejawab kan. Kalau tak nak, tak apalah, wallahualam. Hang selebriti cakap macam tu payah. Dia cerita jugalah kan. Duit raya tak cukup ke apa kan. Wallahualam. Ya, kalau senang cerita tu lah. Apa yang berlaku dalam rumah tangga. Tapi kena ayah Puluk Rani komen tu yang saya tak tahan tu kan. Tak tahu. Kalau saya cakap dia komen-komen, janganlah buka aib pasangan kita kan. Kalau dah cerai, sembunyikanlah. Ingatlah kita suami isteri tu pernah bertelanjang bersama gitu. Ayah Nurani tu komen, maknanya aib masing-masing simpanlah, janganlah dedahkan. Ya, jangan dedahkan. Jangan dedahkan pada umum ya. Benda tu dah cerai tu satu cerita, jadi dosa pula. Selagi orang baca, selagi orang tengok, selagi tu dosa. Kan? Orang bila tenang cerai tu biarlah jadi tenang. Tapi bila dah macam ni, wallahualam lah. Wartawan pun tanya macam-macam kan. Orang kata dia bakar-bakar lagi ya. Dia bakar-bakar lagi lah. Jika isteri mengucapkan kata-kata yang tidak disenangi oleh suaminya, seperti bodoh, dia kata, engkau ni jantan keji. Kan? Lalu suami pula menjawab, jika aku ni seperti mana yang engkau ucapkan, engkau tercerai. Bodoh punya suami dia, isteri kata. Lepas itu suami kata, tak apalah, kalau betul aku bodoh, engkau tercerai. Dia kata kan, andainya suami balas kata-kata cacian tadi tu untuk menunjukkan kemarahan dengan lafaz, maka jatuh talak dia. Ya? Kan? Biasalah. Depan saya pun ada tengah marah depan kita, mula bincang elok ni suami isteri, tiba-tiba isteri tu melenting, awak memang jantan tak guna, datang sama-sama juga satu kereta. Loh. Apa tak guna, balik satu kereta juga kan. Kan? Biasa orang perempuan kalau dah marah dia tak bagi suami lah, lelaki lah tak. Kan? Betul tak? Tanya ni orang perempuan ikhlas juga. Biasa kalau dah marah dekat suami, panggil suami ke jantan? Tahu orang sini baik-baik, tak pernah gaduh saja. Aman damai rumah tangga, alhamdulillah. Kan? Orang perempuan biasa tu, kalau dah marah tu jantan dia keluar kan. Tapi lelaki jarang nak keluar betina kan. Dia panggil perempuan juga. Dia panggil perempuan. Itu beza dia. Itu beza. Sebab dia tahu spesies betina untuk binatang, bukan manusia. Itu beza lelaki. Saya perempuan kalau dah marah dia keluar jantan tu kan. Ya, kalau betul suami tu jawab, kau kata aku bodoh, okey baik, memang aku bodoh, engkau tercerai. Dia marah. Maka jika dia jawab kata-kata cacian tadi tu dengan tujuan dia untuk menyatakan kemarahan dia dengan lafaz ni, maka talak tu jatuh. Walaupun suami bukan seperti kata seperti apa yang dikatakan oleh isteri. Walaupun suami tu bukan orang bodoh, tetapi dia jawab tu kerana dia marah, maka talak tu jatuh. Talak tu jatuh. Okay. Hal ini seolah-olah suami kata, jika aku sebagaimana kesangkaanmu, aku tercerai. Kan? Aku kata aku bodoh, okey? Kau tercerai. Itu katanya. Boleh azan dulu?
Sambung sikit ya, ada satu peringkat ni. Sementara itu, sekiranya suami mentaklikkan lafaz itu dengan wujudnya sifat bodoh atau keji atau tanpa sebarang maksud, maka talak jatuh apabila sifat yang ditaklikkan dengan talak itu benar-benar wujud. Dia kata, so isteri kata kat dia, engkau ni memang suami aku, dia kata, awak ni memang lelaki yang keji.
kan. Lepas tu suami kata, kalau betul lah aku ni lelaki keji, maka jatuh talak. Sebab isteri marah, sebab suami dia memang, contoh, suami dia memang penagih dadah. Memang ada sifat keji tu ada pada diri dia, kan? Dia mengiyakan, maka di situ jatuh talak dia. Sebab memang sifat tu memang wujud pada diri suami tu, ya? Maka jatuh. Kerana talak, kerana sifat itu, ya, yang ditaklikkan tadi tu benar-benar wujud pada diri suami tadi tu, maka jatuh talak dia. Jika suami bukan seorang yang bodoh atau keji, tidak jatuh, ya. Kalau dia bukan orang yang keji, bukan orang bodoh, tak jatuhlah talak itu. Apa yang dikatakan dengan orang bodoh ni? Dalam bahasa Arab dia kata safih, ya. Safih, bunyi sedap kan? Jangan buh nama anak. Gelak orang nanti. Sin fa ya ta mabrutah. Safih. Kan? Jamak ada sufaha tu bodoh tu, kan? Safih ialah seorang yang perlu dikawal hartanya kerana pengurusan yang buruk. Dia tak pandai. Ada duit, hari ni bagi 1 juta, habis juga 1 juta. Kan? Tak boleh buat apa. Ya. Biasanya dia punya tu macam budak kan, dapat duit RM10 habis. Apa semua jenis aiskrim dia beli, kan? Dia tak boleh bagi duit. Orang macam ni dia ada orang yang menjaga dia. Dia ada wali maksud dia pentadbir, wasi dia yang menjaga dia, kan? Dan orang yang keji pula, khasis, ya, ialah orang yang menjual agama demi kepentingan dunia, atau orang yang berbuat sesuatu yang tidak sepadan dengan dirinya kerana bakhil. Ya. Itu orang keji ni, dia sebut dalam kitab ni, ialah orang yang menjual agama dia demi kepentingan dunia. Keji tu, kan, sanggup kerana habuan dunia dia jual agama dia. Na'udzubillah, kan. Na'udzubillah, minta jauh lah, jangan kita daripada golongan macam ni lah, ya. Ataupun orang yang berbuat sesuatu yang tidak sepadan dengan dirinya kerana bakhil. Orang tahu dia kaya, sepatutnya dengan kekayaan dia tu dia menjadi pemurah, kan, untuk bantu. Ini bila AJK surau datang minta tolonglah, tiba-tiba elektrik surau ni breakdown, kena potong lah contohnya. Tunggakan ada 1,000. Kita tahulah ni orang kaya ni, kalau takat 1,000 tu, kalau biasanya orang kata keluar poket bagi terus je, kan. Kita minta tolonglah. Nanti lepas Jumaat depan nanti masjid surau bayar balik. Tak ada. Tu kita tahu, dia kerekut sangat tu, kan. Tapi kalau level kita ni janganlah minta, cari orang kaya. Kan. Ya. Wallahu alam. Kita berhenti dulu setakat ni, ya, insya-Allah. Kalau ikut jadual saya, hari Ahad 20 bulan kita jumpa. Kuliah subuh, kan. Ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allahul Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.